Waktu dalam perjalanan dari Gombak ke Central Market itu, apa pengisian kita sebagai seorang orang? Kan, kadang-kadang kita jumpa duit 10% 20%, saya kutip. Kadang-kadang sampai Central Market dapat RM2, lepaslah dia tarik hadiah. Kan, kalau tak payah untung tak apa, nak malu pula. Kalau kutip duit siling 10% pula. Kalau yang 5 atau 10 ringgit gebur-gebur lah tu. Jadi saya ambil, buat tak tahu je. Saya suka mengutip kerana mengutip itu adalah satu budaya. Mengembara itu pada saya tak semestinya pergi ke luar negara. Membongkar tong sampah itu pada satu pengembaraan dalam kehidupan. Faham tak? Tak faham? Kalau tak faham kena sambung belajar lah. Okey, Nasir Jani. Ni saudara Nasir Jani. Dia kawan saya, marah saya, macam abang saya. Kami mula-mula kenal zaman-zaman kami berteater di panggung drama Jalan Batas. Waktu tu dah habis belajar ITM betul. Dia belajar ITM. Dia belajar di ITM. Ambil dulu belajar apa dia? Dia belajar dahsyat. Kan? Untungnya dia benda ni hendak dengan tak nak bergelut di antara rajin dengan malas saja. Tak semestinya saya pernah dikata, kenapa kau tak belajar tinggi-tinggi? Buat apa belajar tinggi-tinggi? Gaya tu kan jatuh orang. Saya belajar mana lah? ITM sebelah atau mungkin sebelah sana ke sini? Sana belakang kita. Daripada tahun 74 sampai 77 saya ambil pengajian diploma kajian separat mass communication dan dalam pengkhususan periklanan advertising. Apa yang Sani Sudin cakap tadi, saya pun cerita apa tadi? Kau nak aku cerita apa? Apa-apa je pengalaman hidup sebagai seorang orang. Saya boleh dalam sini lah. Dalam sini kira pengajian separat am tu memperkenalkan saya kepada teater. Pasal salah satu mata pelajaran yang kita perlu lulus ialah public speaking dan teater. Dan saya masa tu dapat lecturer atau pencerah yang memang pakar dalam bidang teater dan pernah berguru dengan arwah Mustafa Noor dan siapa lagi, Christian Jit pernah datang bagi talk apa semua. Jadi daripada situlah saya bermula ni minat bidang teater, dan bila saya graduate keluar kerja dalam bidang periklanan, saya pun terus melibatkan diri dalam bidang teater. Dan itulah saya dalam grup teater tahun 75 saya dah mula dengan Syuaimi Baba, Mustafa Noor, Norman Nordin, bengkel teater, Club Teater Kuala Lumpur. Masa tu yang saya ingat masuk sama-sama dengan saya ikut bengkel teater tu, tenaga pengajar Syuaimi Baba, arwah Mustafa Noor, ialah Mio Hashim Manap. Kalau Mio Hashim Manap, arwah baru meninggal Hisham Muhammad Tajuddin, Guru Yaya. Dan Abu Bakar Juah, arwah Abu Bakar Juah. Ramai yang dah pergi. Ramai kawan-kawan kita. Ramai dalam kereta. Jadi lepas tu kita buat persembahan, berlatih dekat panggung drama Jalan Bandar. Masa tu teruk panggung drama tu. Memang ini bukan macam sekarang lah. Itu kenal Sani daripada grup lain. Kumpulan teater utama. Kumpulan teater utama yang diketuai oleh sekarang dia Vice Chancellor di Universiti Sultan Azlan Shah, Tan Sri Datuk Dr. Nordin Kardi, orang Banjar, Teluk Ensin. Jadi itulah dia permulaan. Walaupun kami lain pada grup yang berlainan, tetapi bila berjumpa hujung minggu memang situ ajalah tempat kita ni. Itu yang kena Sani, kena yang lain, dan kami mula berkarya lah.
Tapi tak boleh lupa ada satu event ataupun satu acara yang pernah kami buat yang diuruskan oleh Densman. Tajuk program tu ataupun event tu Teater Generasi Ketiga. Teater Generasi Ketiga, kira kami semua kumpulan teater masa tu bukan macam sekarang. Kami tak ada dapat fund, tak ada dapat duit, persembahan semua tak berbayar. Jadi buat pasal minat dan suka pada teater. Jadi teater Generasi Ketiga tu ada, tak salah saya, bengkel teater, grup teater kreatif, teater utama, Desman, teater elit dan beberapa lagi grup teater bergabung dan buat persembahan untuk selama dalam seminggu, setiap malam ada persembahan. Itu saya tak boleh lupa. Saya ingat tu dalam tahun 50-an, pertengahan gitulah. Pertengahan. Tak. Awal 80-an. Saya ingat lagi. 80 tahun 82. Pasal saya ingat saya kahwin tahun 82. Tahun 82. Teater Generasi Ketiga. Itu dia. Kejap. Ada buku. Daripada teater lah kami mengenal, macam saya cakap tadi, platform seni itu platform motivasi, bukan mengenal untuk menjadi membina kepribadian yang tersendiri. Terus bila saya dapat ayat every human being got its own magic dalam kategori, setiap manusia mempunyai kesaktian yang tersendiri, anugerah daripada dia. Kadang-kadang kita ada yang boleh menyanyi bagus, berlakon bagus, tetapi dia punya itu singkat pendek, sebabnya ruang dan waktu tidak suka dengan dia. Kadang-kadang yang tak ada bakat tapi ruang dan waktu suka, dia terima orang tu, tapi selepas itu orang itu berjaya setelah dia membina pribadi dia untuk menjadi seorang manusia. Cerita buku tadi kan, dah sampai. Okey, saya ada setakat ni ada tulis 4 buku. Buku pertama saya yang ni, Berada Kita Mesti Terus Hidup. Cerita tentang macam mana, kalau siapa yang ikut saya punya perkembangan, saya juga dikenali sebagai yang melawan Mahathir. Tak apa, berada mengamuk. Itu yang dia panggil pemberontak. Boleh cerita pasal dia dah hilang deposit pun. Jadi buku pertama saya ni, Berada Kita Mesti Terus Hidup. Saya ceritakan tentang pengalaman saya, macam mana saya survive bila saya digam, tak dapat berkarya. Jadi buku ni terbit tahun 2016. Ini 2016 dan boleh didapati di Rabak tingkat 2 di atas ya. Lepas tu ada satu buku tapi tak ada dekat sini, tajuk dia Cetak Umpak Kepada Bapa. Buku tu menceritakan tentang kegiatan cetak umpak yang saya dengan Ito, penyanyi blues gang lawan, bermula daripada filem saya Kembara Seguman Jalanan. Dan lepas tu buku saya yang ketiga, Pemberontak Filem. Pemberontak Filem diterbitkan 2019 dan terbaru tahun ni Pemberontak Filem 2. Dua-dua buku ni adalah kompilasi artikel-artikel yang saya tulis untuk Surat Khabar Sinar Harian setiap hari Ahad daripada tahun 2014 hingga 2016 sebelum saya mengarah filem Tom Biru. Jadi dalam buku ni, buku Pemberontak Filem ni, saya menceritakan koleksi artikel-artikel saya tu menceritakan tentang sejarah filem, tentang sejarah filem, lepas tu isu-isu yang pernah terjadi dalam industri filem, dan juga bukan setakat filem tempatan tetapi juga isu sinema dunia. Yang sebenarnya saya tujukan buku ni, saya tulis kedua buku ni, kompilasi artikel ni, lebih kepada untuk anak-anak kita yang belajar filem.
ataupun yang belajar arts, teater, music. Pasal benda ni penting. Saya berusaha mengumpulkan sejarah-sejarah, mendokumentasikan sejarah-sejarah yang telah berlaku dalam bidang industri filem dan kesenian tanah air semampu yang saya boleh. Jadi siapa yang belajar filem, belajar arts, peminat filem, boleh ni dapatkan buku ni, dan buku-buku ni semua ada dijual di Rerurai Rabak Lit tingkat 2. Ya, okey, setakat ni. Okey, terima kasih saudara Nasir Jani yang selalu marah-marah saya bila ikut production dia. Saya pernah 2 kali mengikut produksi filem dia sebagai penolong pengarah. Tapi bila penolong pengarah lebih banyak kepada tentang lakonan. Kadang-kadang ada anak-anak baru yang tak tahu pasal lakonan jadi saya kena tunjuk ajarlah kan. Penolong pengarah. Ada sampai satu hari seorang kawan menegur saya, dia cakap apa? Ni, kau sepatutnya mengarah dah. Aku cakap tak. Kenapa? Arah hidup aku pun entah bukan aku menarah orang. Tapi itu gurauan, tapi kena fikirlah apa saya cakap. Lagi satu, kalau saya dengan Sani ni yang sebenar, kami bermula daripada teater, dan saya nasib baik dapat terlibat dalam filem bila saya menjadi penolong pengarah kepada Osman Hafsyam untuk filem Mekanik. Filem Mekanik, dan sebagai penolong pengarah saya juga bertanggungjawab untuk mendapatkan pelakon-pelakon tambahan untuk filem tu. Bila Hafsyam kata okey, watak ni ini semua ekstra yang ada dialog. Jadi di sinilah saya terfikir, saya rasa pada saya nak audition cari orang baru, pasal masa tu juga saya terlibat dalam teater, kawan dengan orang teater daripada grup teater yang lain apa semua. Itu yang saya kalau tengok balik filem Mekanik tu, Sani Sudin keluar, Imuda, Majid Saleh dan beberapa orang. Itu semua kawan-kawan saya daripada teater. Pasal saya fikir pelakon tambahan lebih baik saya ambil budak-budak teater yang dah memang ada pengalaman kan, tahu apa itu lakonan. Dan secara tidak langsung saya rasa saya happy lah tengok kawan yang saya ajak sama, walau apa masa tu, sekarang semua orang kata menjadilah. Tengok apa kejayaan yang dicapai oleh Imuda, Sani, siapa lagi tadi? Ramai yang ni. Mungkin bukan untuk filem Mekanik saja, filem-filem yang lain bila perlukan ekstra tu semua. Sabaria Hitam, Sani punya orang rumah, itu semua kawan-kawan teater yang saya ambil bawa masuk ke filem. Pasal saya ada peluang masa tu sebagai penolong pengarah, dan saya rasa itu sumbangan saya kepada kawan-kawan yang orang kata yang nak berkecimpung lah dalam bidang ni. Saya rasa saya perlu membantu dia orang untuk bagi ruang untuk ni. Sebab macam Nasir Jani cakap betul, kadang-kadang kita kena pilih kawan-kawan yang tahu tentang lakonan. Satu, bila diangkat menjadi pelakon ataupun pemain, mereka tahu menggaras tanggungjawab sebagai seorang pelakon, menghafal dialog, itu ada yang faham. Itu sebab kami kalau bekerja, Sasul Praksi memilih kawan-kawan yang tahu tentang tanggungjawab sebagai seorang pemain dalam drama atau filem. Bila cakap janji pukul 8, pukul 7 dah ada di set. Ini sekarang janji pukul 8, pukul 12 baru sampai. Mana tak kena kejar. Kan, disiplin. So, dalam teater tu lah, benda tu dalam seni ni motivation. Kan? Kita ini tak boleh hafal ni. Pelakon tak boleh hafal dialog, saya kena marah sebagai penombaran. Nasib baik saya tak entah dengan basikal. Itu bukan kerja untuk menghafal, bukan kerja penolong pengarah. Pelakon diberi tanggungjawab, skrip dah dibagi, kau kena hafal lah. Kau dibagi gaji dan diangkat untuk masuk dalam ruangku, patutnya berterima kasih. Ruang seni tu. Tapi ambil kebaikan suka-suka je. Apa yang saya lihat sekarang daripada zaman saya hingga sekarang ni, attitude ataupun sikap pelakon
Dia orang tak ada sikap yang macam, okey, kalau kau dibayar 5,000, sebenarnya kau kena bagi lakonan yang bernilai 10,000. Kau nak banyak, tapi yang kau bagi macam, maaf cakap lah, Pak kata arwah Muhammad Khalid, maaf cakap lah kan, macam cibai. Betul. Maaf cakap lah, tapi itulah keadaan dia sekarang. Lepas tu kita nak komplain, oh drama kita teruk, drama. Dia sebab balik-balik pada sikap. Dan saya kaji balik pasal sekarang ni saya dah kurang ke apa orang kata, ke gelanggang, banyak ke belakang menulis, berfikir, menulis, tulis buku, tulis dokumentasi apa industri film kita, industri muzik. Pada saya ini sikap kerana kita mengamalkan pandangan cash is king lah. Cash is king. Jadi yang paling penting, berapa kau nak bayar aku? Dia tak ada fikir berapa yang dia boleh bagi kepada ni. Sama juga pengarah. Dia boleh macam kan, kalau aku tak ambil pelakon ni, producer tak ni kan, aku pula tak ada job. Lepas tu ada pula pengarah, oh kau tolak, aku pula undercut. Jadi pada saya benda ni kena ubah lah, kena ubah. Sekarang saya kata satu drama atau filem yang menentukan pelakon bukan pengarah, sebab pengarah bila dia baca skrip dia boleh nampak dah siapa yang boleh membawakan watak tertentu. Tetapi kadang-kadang yang menentukan pelakon sekarang bukan pengarah. Ni tu penerbit Stesen TV. Aku nak pelakon ni sebab dia ada ramai, boleh nak pull crowd, nak menang tu. Tapi dalam sudut lakonan dan persembahan tak berapa, kan? Apa kerja seorang pelakon selain daripada berlakon? Saya pernah tanya pelakon-pelakon, apa kerja pelakon, apa kerja korang selain daripada berlakon? Ialah berlakon tu proses dia menghafal skrip, mencari watak-watak yang cantik, tunjukkan kepada pengarah. Apa dia? Dia tak ada jawab. Salah satu kerja pelakon adalah menunggu. Ya. Menunggu waktu-waktu schedule yang ditentukan, walaupun terlambat kena tunggu. Sebabnya engkau dah dipilih untuk jadi pelakon dalam filem tu, kau kena tunggu. Dia tanggungjawab. Kadang-kadang dia macam buat disiplin lah. Okey. Ingat Hafsyam pernah cakap, dia kata kalau kau pelakon, dan Hafsyam selalu cakap, dia kata you are paid as an actor, you are paid because you have to wait. You are paid for waiting. Itu aja yang senang. Kau dibayar untuk menunggu. Untuk menunggu, itu aja. Jadi kalau faham konsep tu, barulah boleh orang kata Pergi jauh lah. dan sambung lah nyanyi yang aku pernah cakap lah. Betul lah, aku pernah cakap. Membuat kecewa, janji hidup bahagia, tapi kini apa berlaku? Biar aku berpacu sendiri bersama nasibku begini. Semoga kau bahagia selalu bersama kasihmu yang baru. Tunggu dapat peribahasa menyatakan pada kita semua, lidah memang tiada bertulang, namun kini hampa belaka. Biar aku berpacu sendiri bersama nasibku begini.
kau bahagia selalu bersama awetmu yang baru. Sungguh dapat peribahasa menyatakan pada kita semua, hidup memang tiada betulan, namun kini gadis bertulang. Terima kasih.